Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa nashhadu an la ilaha illallah wa nashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allah subhanahu wa ta'ala, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa may yabtaghi ghairal islami dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Sadaqallahul 'aliyyil 'azim. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, Al-Islamu an tashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah wa tuqima as-salah wa tu'tiya az-zakah wa tasuma ar-ramadana wa tahujja al-baita in istata'ta ilayhi sabila. Sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kama rawahu al-Imam Muslim rahimallahu taala. Alhamdulillah, tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati lagi dikasihi oleh Allah Ta'ala, kita bersyukur kehadrat Rabbul Jalil Jalla wa'ala atas peluang yang Allah berikan kepada kita. Pada malam ni kita dapat menyambung sedikit lagi mudzakarah kita dengan perbincangan kita berkaitan dengan isu akidah. Kita membicarakan pada malam ini berkaitan dengan pembahagian hukum. Baik, dalam pertemuan kita yang lalu kita telah pun bincang dalam 3 pembahagian hukum. Kita bincang tentang hukum syarak dan kita sentuh tentang hukum akal. Perbincangan kita tentang hukum syarak dah pun kita habis, panjang lebar dah kita bincang. Kemudian kita sentuh tentang hukum akal. Bila kita sebut dalam kitab ni satu perkara itu sebagai wajib, maka yang dimaksudkan dalam kitab ni bila kita sebut wajib, yang dimaksudkan adalah wajib dari segi hukum akal. Itu pun panjang dah kita bincangkan. Hukum akal sebagai sekali lalu supaya kita ingat balik. Hukum akal dan pecahannya. Hukum akal tu ada 3 pecahan dia kalau kita bincang hari itu. 1, wajib. 2, lawan dia, mustahil. 3, harus. Bila kita bincang dalam bab akidah, kita kata perkara ni wajib. Wajib bagi Allah. Apa maksud dia? Bukan dari segi fiqh ataupun syarak. Yang tu kita dah bincang hari itu dah. Kan? Bila kita sebut wajib, maksud dia apa dia? Suatu perkara yang tidak dapat diterima oleh akal, kata perkara itu tiada. Allah tu wajibul wujud. Ma la yatasawwaru fil aqli adamuhu. Akal tak boleh terima kata tak ada. Itu wajib. Lawan kepada wajib mustahil. Ma la yatasawwaru fil aqli wujudu. Kalau Allah itu wajib wujud, maka mustahillah Allah itu tidak wujud. Benda ni simple ya. Lawan kepada wajib mustahil. Benda yang tak boleh berlaku, akal kita tak boleh terima. Kalau ada siang, tak ada lah malam. Kalau satu orang kata siang dan malam bertemu di satu keadaan, kita kata akal kita tak boleh terima. Gila ke kawan ni? Siang ataupun malam. Kan? Baik. Kemudian harus. Harus ialah sesuatu perkara yang diterima oleh akal, akan ada dan tiada. Seperti harus bagi Allah Ta'ala membuat sesuatu yang mungkinat. Harus ni benda yang akal boleh terima kata ada ataupun tak ada. Satu orang berkahwin, harus bagi akal untuk dia mendapat anak ataupun tak dapat anak. Allah nak bagi jadi, tak bagi jadi, hak Allah Ta'ala. Harus pada akal. Satu orang tak boleh kata saya dah buat semua proses dah tapi tak dapat anak juga. Mana boleh macam tu. Tanam pokok, kita dah buat usaha,
Kemudian kita pokok tak tumbuh juga. Benih cantik, baja pun mahal. Tapi tak tumbuh. Nak menumbuhkan pokok itu bukan sesuatu yang wajib bagi Allah. Harus bagi Allah Ta'ala. Nak mewujudkan ataupun tidak mewujudkan. Perkara tu harus dari segi akal. Tak boleh satu orang kata, mana boleh. Saya dah tanam, Allah pastilah kena tumbuh lah juga. Wajib lah dia kena tumbuh. Mana boleh dia buat lagu tu. Kan? Dia tak boleh kata lagu tu. Hak Allah Ta'ala. Harus. Segala perkara yang mungkinat, benda-benda yang boleh berlaku ni, Allah Ta'ala nak bagi jadi, tak bagi jadi, hak milik mutlak Allah Ta'ala. Tak ada siapa pun boleh pertikai, tak ada siapa pun boleh persoalkan. Segala-galanya adalah harus dari segi, baik, kita duk bincang dari segi apa ni? Kita duk cerita dari segi hukum akal. Akal kita ni. Boleh terima tak boleh terima. Okey, satu isu hari tu kontroversi sikit. Kita nak bagi faham kan. Satu orang kata tentang asalnya manusia ni, manusia yang taat dia akan masuk syurga. Manusia yang melanggar perintah Allah Ta'ala, melakukan maksiat, Allah Ta'ala cerita dia akan masuk neraka Allah Ta'ala. Itu dari segi syarak. Tapi harus dah Allah nak buat keputusan yang sebaliknya. Hak dia mutlak. Dari segi akal, Allah pemilik mutlak, pentadbir mutlak. Kalau dia nak buat sebaliknya, itu pun hak dia. Orang yang taat pada perintah dia nak masukkan ke dalam neraka. Orang yang langgar perintah dia nak masukkan ke dalam syurga pun dari segi akal, benda tu adalah harus. Tapi Allah tak buatlah macam tu. Pasal apa? Sebab Allah dah cerita dalam Quran. Siapa yang taat pada perintah dia akan masuk syurga. Siapa yang langgar perintah dia akan masuk neraka. Dia takkan mungkir janji. Apa yang dia cerita, clear. Dia takkan mungkir janji. Tetapi pentadbiran dunia ni bawah hak milik dia. Harus dia nak buat apa pun sesuatu pada perkara yang mungkinat. Itu kita cerita tentang harus mewujudkan, meniadakan sesuatu bawah hak dia. Hak mutlak Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi bila kita cerita hukum akal, maka bila kata wajib, makna akal tak boleh terima benda tu, tak ada. Lawan pada wajib, mustahil. Wajib Allah Ta'ala tu wajib ada. Lawan dia mustahil lah, kata Allah Ta'ala tu tak ada. Harus adalah perkara yang menengahi kedua-duanya. Allah boleh wujudkan, boleh tiadakan. Allah boleh bagi jadi, boleh tak bagi jadi. Itu hak mutlak Allah, dan yang ni hukum akal. Bila sampai kat tempat dia nanti, kita akan bincangkan insya-Allah. Cuma kita faham hukum akal. Baik, muka surat ke-41. Kita bicara pula hari ini tentang hukum adat. Ini pun satu isu. Hukum adat ni, dia panggil sunnatullah fi khalqihi. Baik. Manakala hukum adat pula, kata pengarang, manakala hukum adat pula, hafizallah ta'ala, hukum adat pula ialah suatu ketetapan yang ditentukan mengikut adat dan kebiasaan berlaku. Seperti api panas membakar, air itu sejuk dan menghilangkan dahaga. Pisau itu tajam dan boleh memotong daging. Rasa lapar itu boleh dihilangkan dengan makan makanan. Rasa dahaga itu boleh dihilangkan dengan minum air. Ini hukum adat. Allah menjalankan dunia ni dengan hukum adat ni. Baik, Allah Ta'ala telah menjadikan peraturan-peraturan dan tabiat kepada makhluknya sunnatullah fi khalqih. Maka manusia mesti berusaha dan berikhtiar untuk mendapatkan sesuatu perkara yang baik bagi dirinya dan mengelakkan sesuatu perkara yang buruk bagi dirinya. Hukum adat itu ada 3 pecahan. Sebagaimana hukum akal juga, cuma ketetapan itu adalah ditetapkan mengikut adat. Benda ni selalu berlaku dalam kehidupan kita. Kita kata adat katalah. Adat katalah. Adat katalah. Ni lafaz yang selalu kita guna. Hukum adat lah tu.
Kan kalau lapak ni, kan time-time ni, kan tengah duk lapak ni kena nasi goreng apa special ke, setalam ke, sepinggan ke, kan. Lega lah. Ini hukum adat, lapak makan kenyang. Dahaga betul lah, nasib baik tadi punyalah duk dahaga. Aku kena ayak-ayak segelas. Lega. Buka-buka puasa tadi kena segelas, sekoleh mi ayak. Lega. Baik. Salah ke yang ni? Allah menjalankan dunia ni dengan dua kaedah pentadbiran. Satu, sunnatullah. Yang kedua, qudratullah. Sunnatullah yang kita duk cerita tadi, hukum adat. Pisau ni, adat kata pisau kalau kita potong jari kita ni, terpotonglah, luka. Sebab kalau pisau yang tajam lah kan, kalau pisau plastik tak luka lah. Kita tahu, benda tu kita ma'ruf kan. Kalau pisau yang tajam, kita potong sesuatu akan terpotong. Sebab sifat yang ada pada pisau tu memotong. Lapak ni, sifat bagi lapak ni nak hilangkan dia dengan makan. Dahaga ni nak bagi hilang, adat dia, dahaga nak bagi hilang dengan ayak. Ini sunnatullah yang sedang berjalan. Dan ada perkara yang dinamakan qudratullah. Kekuasaan Allah. Sagi sunnatullah pun kita akan terangkan semua ni di balik qudratullah. Qudratullah adalah sesuatu yang berlaku. Sunnatullah ni pun berlaku dengan kudrat dan iradat Allah. Allah kehendak ayak tu menghilangkan dahaga, maka kita minum dengan kehendak dan juga kudrah Allah Ta'ala ayak tu menghilangkan dahaga. Ayak tu sendiri tak ada kuasa nak menghilangkan dahaga. Tapi sunnatullah Allah jalankan di dunia. Tapi ada kalanya Allah jalankan dunia ni dengan qudratullah semata-mata, bertentangan dengan sunnatullah. Ayak keluar daripada mana? Daripada perigi, sumber ayak. Kan? Sungai, mata ayak. Tapi pernah berlaku dalam peristiwa Nabi SAW dalam satu medan perang, Nabi celup tangan Nabi dalam satu bekas ayak, keluar air daripada celah-celah jari Nabi SAW. Itu mu'jizatul Rasul. Ini bertentangan sunnatullah. Kita kalau pergi bubuh tangan kita dalam timba pun tak keluar. Yang keluar daki. Tapi boleh berlaku tak? Kat kita pun boleh berlaku tak? Boleh berlaku. Kalau Allah nak bagi jadi, dia boleh jadi. Perkara-perkara ni lah kita sebut bahasa lama, dia kata mencarikan adah. Makna bertentangan dengan adat. Pernah Nabi SAW sekali duduk makan dengan sahabat Nabi. Kemudian Nabi dengar makanan tu berzikir. Nabi bagi kepada beberapa orang sahabat Nabi yang di samping Nabi, sahabat-sahabat besar. Satu, dua orang sahabat, lepas tu Nabi suruh berhenti. Mana sahabat yang berhampiran dengan Nabi dengar zikir makanan tu, lepas tu Nabi suruh berhenti. Maka para ulama hadis membahaskan kisah tu, kenapa Nabi suruh berhenti? Kalau bagi dengar kan bagus semua dengar. Mendengar zikir makanan ni perkara yang mencarikan adah. Biasanya kita tak dengar. Tidak, kita tak boleh makan nasi kandak. Laya. Bubur kuah nasi kandak zikir. Subhanallah. Nak makan macam mana? Kita tak boleh dengar. Tapi perkara ni berlaku di zaman Nabi. Perkara yang mencarikan adah. Dia berlaku dengan qudratullah. Maka para ulama bincang, ulama muhaddisin bincang, pasal apa Nabi sekat? Tak boleh kan bagi peluang semua orang dengar. Ulama-ulama tarbiyah membincangkan dalam hadis ni kerana setiap orang punya kedudukan, keadaan dia berbeza.
Sahabat Nabi yang hampir dengan Nabi SAW tu mungkin taraf takwa mereka tu membuatkan mereka tersingkap pada mereka, mereka boleh dengar. Tapi mungkin kalau pi lebih lagi, ada orang nanti tak dengar. Bila ada orang tak dengar, takut dia akan mendustakan Nabi. Perkara yang mencarikan adah ni ada 4. Perkara yang mencarikan adah ni boleh berlaku. Perkara yang bertentangan dengan adat ni boleh berlaku, tapi berlaku kepada golongan tertentu. Satu, kalau berlaku kepada Nabi sebelum Nabi dilantik sebagai Nabi, irhas. Setelah Nabi dilantik menjadi Nabi, nama dia mukjizat. Setiap Nabi-Nabi diberi mukjizat yang berbeza. Kalau berlaku kepada orang yang hampir dan kedudukan dia, kedudukan orang yang dekat dengan Allah. Man ada li waliyan, Nabi sebut. Siapa yang memerangi waliku. Seorang waliullah, nama dia karamah. Kalau perkara yang mencarikan adah ni juga berlaku kepada orang yang biasa. Tapi orang yang saleh, nama dia ma'unah. Dan boleh juga perkara yang mencarikan adah ni berlaku kepada seorang yang fasik. Nama dia ihanah, penghinaan. Kadang Allah bagi atas jalan ala sabilil istidraj. Makin dia langgar perintah Allah, makin menjadi pelik-pelik. Sahabat Nabi SAW melintasi lautan dengan kuda-kuda mereka. Sabit dalam kitab-kitab tarikh. Dalam satu medan peperangan. Ada satu kisah lagi, satu orang sahabat Nabi SAW yang melintasi satu sungai. Sungai itu sangat dalam. Tapi tahap kaki. Bila berlaku peristiwa Mesir, sungai Nil tak mengalir, Amr bin As hantar aduan kepada Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Kebiasaan orang Mesir humbankan satu orang wanita yang dipakaikan dengan pakaian yang cantik, dihiasi dengan segala alat perhiasan, pakai barang kemas semua, lempak ke dalam sungai, kemudian sungai itu akan mengalir. Perkara ini duk berlaku biasa dah. Tapi bila Islam telah menjajah, Islam telah menakluki Mesir, maka Amr bin As kata benda ni tak boleh buat. Orang yang hidup di sana, mereka kata tak boleh. Kami segala sumber kehidupan kami bergantung kepada Sungai Nil. Sungai Nil kalau tak mengalir, jam. Amr bin As kata tak boleh. Ini bertentangan dengan Islam. Tulis surat hantar kepada Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Sayyidina Umar tulis surat balik, satu kepada kepada Amr bin As, satu surat kepada Sungai Nil. Bila surat yang ditulis kepada Sungai Nil itu dicampakkan ke dalam Sungai Nil itu mengalir seladeras-derasnya ila Naili Misr. Kandungan dia itu agak panjang. Iza kunta tajri min qibalik fala tajri. In kana Allahul wahidul qahhar yujrika fanas'alullah al-wahidul qahhar an yujrika. Ma fi ma'nahu, lebih kurang riwayat tersebut. Ada dalam Hadis Sahabah dan beberapa kitab hadis yang lain. Sayyidina Umar radhiyallahu anhu tulis, wahai kepada Sungai Nil Mesir, jikalau kamu mengalir dengan diri kamu sendiri, maka kami tak berhajat kepada kamu. Jika yang mengalirkan kamu adalah Allah, maka aku memohon kepada Allah Ta'ala yang maha berkuasa, Al-Qahhar, yang maha esa untuk mengalirkan kamu. Dalam riwayat ditulis Sungai Nil itu mengalir begitu deras setelah surat Sayyidina Umar dilempar ke dalam Sungai Nil. Seumpama ada satu orang panggil ni, naik dengan begitu tinggi ke tebing. Kita hari ni kalau dam tak ada air, baru ni kering, kita pergi lempar surat jadi sampah sarap ya. Perkara mencarikan adah. Hari ni kita pun tak boleh fikir sebab riwayat tu riwayat yang sahih, tapi kepala otak kita tak boleh nak terima. Apa ni hantar surat kepada sungai?
Dan bukan Nabi. Tapi dia adalah Umar radhiyallahu anhu. Banyak lagi perkara-perkara yang mencarikan adah yang berlaku. Bukan sedikit, banyak yang berlaku. Mungkin dalam kehidupan kita pun pernah berlaku. Baik. Bila kita cerita satu proses yang berlaku secara sunnatullah, air sungai kalau tak mengalir, lepas tu buh surat, ini bukan sunnatullah. Kan? Diam tak ada air, kita pergi lempak surat, ini bukan sunnatullah. Sunnatullah ni memang berjalan. Proses alam ni memang berjalan seperti yang kita tengok. Hanya kajian-kajian sains meneliti bagaimana proses alam ni berlaku, maka penemuan-penemuan yang baru pun berlaku. Bagaimana kalau hujan tak dapat turun, apa kita nak buat, maka ini berlaku. Kajian-kajian tertentu, kan, dengan guna kapal terbang, buat pembenihan awan dan sebagainya. Yang ni satu proses berlaku dengan sunnatullah. Satu proses lagi yang berlaku dengan qudratullah. Bila hujan tak ada, baginda Nabi SAW ajarkan kita untuk salatul istisqa. Tak ada bahagian untuk akal nak terima. Kalau orang yang tak beriman dengan kekuasaan Tuhan, dia kata, ni semua orang gila. Hujan tak ada, pergi sembahyang. Hari itu ada isu ni juga. Bila orang nak sembahyang, dia kata ni semua bukan daripada ajaran Islam. Dia pun yang cakap tu pun orang Islam. Tapi Islam dia surface. Dia tak faham tentang isu akidah ni. Dia mengucap kalimah, dia kata ni semua perkara orang-orang yang tak bertamadun. Tak ada hujan, pergi duduk sembahyang. Buat apa? Satu kes hari itu saya tengok, dia tak tahu kepastian dia, tapi saya tengok perkembangan berlaku di Turki hari itu. Bila hujan tak ada, maka mereka buat salat istisqa. Kan suku ada dua golongan. Ekstrim, satu golongan sekular, yang ekstrim, satu golongan Islamis. Jadi bila Erdogan arahkan, saya bukan pro mana-mana ni cerita, arahkan untuk buat solat istisqa, saya tengok wawancara tu. Ada golongan-golongan sekular ni yang mempertikaikan dan pedli lah dengan kata-kata yang sinis. Ini semua ajaran pagan dulu. Apa ada kaitan dengan climate change, dengan salat ni, mereka pedli lah. Tapi apa yang berlaku bila dia berterusan mengarahkan masjid-masjid untuk buat salat istisqa, di masjid-masjid mereka buat salat istisqa, orang ramai keluar ke padang buat salat istisqa, akhirnya Allah turunkan hujan. Zaman Nabi pun berlaku, zaman kita pun berlaku. Kami zaman belajar dulu pun, kami belajar di luar negara, pernah berlaku benda macam tu. Sempat salat istisqa, tak ada nak balik. Mayang kat padang bola, tak ada nak balik hujan. Perkara ni berlaku, dia dari sudut mana? Sebab tak ada bahagian dari segi akal. Sunnat bertentangan dengan sunnatullah. Kita bukan dok pergi buat pembenihan awan apa pun. Ini sudut apa? Ini sudut qudratullah. Satu orang Muslim kalau dia terhenti dengan sunnatullah saja, iman dia tak akan bertambah. Dalam hidup dia ni, dia tak akan ada keyakinan kepada Allah Ta'ala. Hidup dia akan hambar. Ibadah dia akan lemah. Dia kena mengimbangi antara dua perkara ni. Dia kena yakin bahawa alam ni berjalan seperti yang Allah Ta'ala tentukan secara sunnatullah. Nak dapat makanan ni, nak dapat rezeki ni, kena usaha, kena kerja, kena cari. Kita tak kata memang rezeki itu dah ditentukan kepada kita, dapat kat kita, dan kita duk gelintir biji tasbih, ya, kita kena rebus biji tasbih minum. Kan? Kita tak kata macam tu. Tak. Dia ada sunnatullah dia. Cerita pasal Sayyidina Umar yang kita tengok tadi, punya hebat hantar surat kepada Sungai Nil. Bila dia jadi khalifah, dia angkut barang nak pergi berniaga. Macam Sayyidina Abu Bakar juga. Sampailah mereka tahan dia, kalau hampir nak berniaga, siapa nak jaga? Dia kata, aku nak jaga anak isteri ku. Dan kalau hampir berniaga, siapa nak jaga negara? Mai kita jumpa
penyimpan rahsia Rasulullah, penyimpan pengawal Baitul Mal, untuk tentukan kepada kamu maratib rezeki, makna gaji kepada kamu. Tadi boleh tulis surat pada Sungai Nil ni, tak boleh tulis surat kan? Kan ke pokok mana ke tak dapat ni? Tak. Mereka mengimbangi benda ni. Kita kena yakin bahawa proses alam ni ada ikhtiar dia, ada usaha. Nak belajar, nak jadi pandai ni tak boleh telan ayat Yasin dia. Kena study sungguh-sungguh. Kena belajar sungguh-sungguh. Ada usaha dan ada ikhtiar dia. Smart, bijak, merancang, mengatur, strategi, memang kena ada. Tetapi di sana kita tak terhenti kepada sunnatullah. Kita kena yakin dengan satu bahagian lagi, bahawa alam ini juga ditadbir oleh Allah yang maha perkasa, yang boleh melakukan apa saja yang dia kehendaki. Qudratullah. Mudabbirul amr, lahul amr wa lahul khalq wa lahul amr. Allah kata dalam Quran, makhluk ni seluruhnya milik dia, dan urusan makhluk ni keseluruhan dalam genggaman dia. Dia ialah yang buat segala-galanya. Lalu keyakinan kita kena berpindah, kita kena melepasi daerah sunnatullah ni kepada qudratullah. Barulah hidup kita ni bergantung kepada Allah. Barulah kita tak jadi hamba kepada sunnatullah. Saya kalau tak kerja, siapa nak bagi makan? Akan naik kepada satu stage, saya kerja tak kerja, yang bagi makan Allah. Tapi taklah sampai turun kata saya tak payah kerja pun nanti bagi makan. Betul. Tapi kita kena buat usaha ikhtiar. Itu yang Nabi ajarkan kepada kita. Tak meninggalkan ikhtiar. Nabi mengajarkan kita meninggalkan keyakinan, kebergantungan kepada semata-mata ikhtiar. Kita pindah kepada daerah yakin dengan qudratullah. Kalau tidak, kita tak ada beza pun antara kita orang Islam dengan bukan Islam. Apa beza dia? Sakit, kita ambil ubat. Kita usaha dapatkan ubat dan sebagainya. Tapi kita tak yakin ubat yang menyembuhkan. Yang menyembuhkan adalah Allah. Bila kita yakin pada qudratullah, kita tak bergantung semata-mata kepada ubat. Ada ikhtiar yang kedua. Kita akan bersungguh-sungguh minta kepada Allah. Wa idza maridtu fahuwa yashfin. Allah kata dalam Quran, apabila aku sakit, dialah yang menyembuhkan. Dia tu siapa? Allah. Allah kata Allah menyembuhkan. Tapi bila kita terhenti setakat sunnatullah ni, kita nanti problem dalam hidup. Kita tak ada tempat kita nak bergantung. Kita akan mempersandarkan bicara-bicara tentang doa. Alah, doa. Orang duk sakit, dia ni duk cerita pasal doa. Ada kisah-kisah orang yang sembuh dengan doa. Dengan amalan-amalan, bacaan-bacaan tertentu sembuh. Kerana dia tak ada keyakinan pada benda tu, dia mungkin akan peliming dan sendak-sendak. Saya jumpa dengan satu orang haji. Saya duduk mengajar dekat tempat Ustaz Syafi. Apa nama tempat? Apa? Ada satu orang Pak Haji yang duk hadir kuliah, orang tua. Dia selalu pakai spek. Saya perasan beberapa kali kuliah, akhir-akhir dia tak pakai spek. Dia jalan elok. Saya pun tanya Haji, apa cerita, nampak ke? Hari tu nampak macam teruk sangat. Kan? Dia kata, Ustaz, dengan penuh teruja, Alhamdulillah. Saya satu hari jumpa satu orang ustaz mai kuliah di sini, dia ajak pada saya satu amalan, satu potong ayat Quran. Fakashafna anka ghita'aka fabasaruka al-yawma tahid. Baca tu, tiup di tangan, sapu di mata 3 kali lepas salat. Saya buat tu, lepas tu saya memang duk pakai spek. Dia kata mata saya ni, saya memang duk pakai spek, satu hari duk rasa kelabu. Dia baca Quran rasa kelabu. Saya fikir apa duk jadi kat aku ni? Saya pun buka skip spek, tengok Quran jadi clear. Lepas tu dia kata, sejak tu sampai bentak tak pakai spek dah lah Ustaz.
Tapi perkara ni berkaitan dengan keyakinan. Kita pun balik nak try lah buat. Tapi yakin tak cukup. Kan? Kawan tu jadi, kawan ni tak jadi. Amalan-amalan ni dengan doa menjadi. Tapi kalau orang yang tak ada keyakinan, dia nanti kata apa, macam tu hospital mau tutup. Kan? Pusat rawatan mata mau tutup pakai doa. Tapi ini bukan jauh ni. Kan? Sebut tempat, patut tak sebut tempat, tapi sebut. Saya ingat saya lepas bom ke apa kan. Tapi sebenarnya dalam hidup ni memang kita jumpa orang-orang macam tu. Syekh Abdullah Harari, jiran rumah dia mengadu kepada dia tentang kanser tahap 4. Nak dapatkan rawatan serius dah. Tahap 4, dia ajarkan beberapa potongan ayat Quran. Dia kata kamu teruskan dapatkan rawatan, tapi sambil tu bacalah ayat-ayat. Orang tu pun buat rawatan dengan ayat Al-Quran. Akhirnya sembuh. Dia sembuh. Jadi kita jangan hulu, jangan melampaui sampai meninggalkan usaha. Dan jangan melampaui pula sampai mempersendakan usaha dengan doa, dengan kekuasaan Allah. Allah boleh saja menyembuhkan. Nabi juga berbekam untuk rawatan. Nabi juga rawatan fizikal Nabi buat. Nabi juga berdoa. Seorang wanita tua dalam riwayat datang mengadu kepada Nabi tentang sakit dia, sawan. Bila dia kena sawan, dia jatuh di jalanan dan tersingkap pakaiannya. Dia mengadu kepada Nabi, "Ya Rasulullah, ud'uli, doalah untuk aku." Nabi kata, "In da'autuki, kalau aku doa, Allah akan sembuhkan kamu. Wa in sabarti falakil jannah, kalau kamu sabar, kamu dapat syurga." Maka dia pun kata, "Kalau lagu tu ya Rasulullah, kamu doalah. Kalau aku kena penyakit tarik tu, sawan tu, aku terjatuh supaya pakaian aku tak tersingkap." Dan keadaan berlaku macam tu. Kita lah kalau minta macam tu kat Nabi. Kan? Nabi kata kalau aku doa, Allah sembuh. Kalau kamu sabar, kamu dapat syurga. Kita nanti minta dengan syurga dengan sembuh sekali. Kan? Dua-dua pun minta. Kan? Tak apalah, Allah Maha Kaya bagi dua-dua ya Rasulullah. Tapi wanita zaman Nabi, sahabat-sahabiah neta' mereka bersifat. Kisah ni ada dalam hadis sahabat. Baik. Pasal apa dia mai jumpa minta doa? Dan Nabi sebut, kalau aku doa, Allah akan sembuhkan. Kalau aku doa, Allah akan sembuhkan. Dia tak payah buka klinik macam tu. Jadi kita kena mengimbangi. Doa ni memberi kesan dan bekas. Hari ni apa yang berlaku bila pemisahan yang berlaku pada hari ni ibadat dengan penghayatan pada keyakinan akidah kita lemah, keyakinan kita kepada kudratullah ni drop. Sampai kita hidup satu keadaan masyarakat dah tak yakin kepada kekuasaan Allah. Sampai satu keadaan kita punya keyakinan, kalau kita semata-mata sunnatullah, kita tak ada beza dengan bukan Islam pun. Tak ada apa beza. You cari duit dapat, you dapat makan, senang lah. Tak ada duit keluar, apa tak boleh buat. Kita pun kata macam tu lah. Duit tak ada, apa pun tak ada. Bahasa biasa kita sebut lah kan. Tapi maksud dia kira kita nafikan kudratullah. Ada orang ada duit berjuta-juta dan dia kena penyakit dan tak dapat disembuhkan. Ada orang yang miskin, Allah bagi miskin, kan? Miskin sampai rumah pun tak ada, tidur kat bus station tapi duduk sihat. Siapa yang menciptakan segala-galanya ni? Ada orang dia miliki segala-galanya. Allah uji dia dengan tak ada anak. Berubat ni tak ada baki lah. Tak ada doktor tak jumpa, tak ada proses tak buat. Saya ada satu orang kawan dekat 12 tahun tak ada anak. Puluh ribu berubat. Puluh ribu 10 tahun dulu.
Satu perubatan 24,000, yang ni 12,000. Macam-macam buat. Orang kita ni kan, belum kahwin dia kata bila nak kahwin. Dah kahwin dia kata bila dapat anak. Orang lelaki dia buat relax kata, orang perempuan dah siksa. Tambah balik pergi rumah kat adik-beradik pula kan. Dan penting tanya soalan Mami ni, tak ada rezeki gini dah. Tak apalah, sabar. Dalam tu dia kanan kat tepi. Boleh tahan. 12 tahun sabar. Berubat macam-macam dah. Tak tahu nak buat apa. Satu hari satu hamba Allah kata, pilah mengurut tengok dia balik pula. Dia pun pi. Tak tahan. Bini dia tu jadi separuh gila dah lah. Tension sangat kan. Jadi dia pi mengurut. Bidan tu duduk mengurut. Dia kata, ni nampak macam berisi. Bahasa orang lama lah. Pi check tengok di hospital. Pi check di hospital tengok. Alhamdulillah. Masa berubat tak ada apa. Lepas tu Allah Ta'ala bagi tanpa buat apa usaha. Lepas tu dapat anak. Bukan satu, lepas tu tambah lagi satu, 2 sepasang tadi. Allah Ta'ala nak bagi. Setiap orang Allah Ta'ala tadbir. Siapa yang atur semua ni? Dia adalah Allah. Bila putus hubungan kita dengan Qudratullah, kita orang Muslim ni, bila putus hubungan kita dengan Qudratullah, kita orang Muslim dah tak ada nilai. Kita kena yakin dengan Qudratullah, kekuasaan Allah. Tetapi kita jangan hulu melampaui batas sampai kita menafikan sunnatullah. Tak minum pun kalau Allah nak bagi hilang dahaga, hilang. Betul. Tak ada kesangsian. Keyakinan tu memang kena ada kat hati kita. Yang bagi hilang dahaga bukan ayak. Dia adalah Allah yang menghilangkan dahaga. Allah nak bagi hilangkan dahaga dengan minum ayak boleh, dengan tak minum ayak boleh. Semua adalah Allah Ta'ala. Kudrat dan iradah dia. Dia yang buat atok segala-galanya. Itu memang keyakinan yang kita kena tutur, kita kena faham, kena ada keyakinan tu dalam hati kita. Tetapi kita kena fahami bahawa Allah menjalankan dunia ni dengan sunnatullah. Tak bolehlah kita nafi sampai terus lagu tu. Baik, apa bukti dia Ustaz? Dalam satu situasi, dalam hadis Nabi SAW, dan riwayat ada kisah Nabi satu hari keluar pada waktu tengah hari. Sebelum tu Abu Bakar radhiyallahu anhu keluar sampai di kawasan masjid waktu tengah hari. Nabi pun keluar, tengok-tengok Abu Bakar radhiyallahu anhu ada di kawasan masjid. Nabi tanya, ya Abu Bakar, apa yang kamu buat pada waktu ni? Abu Bakar radhiyallahu anhu pun malu-malu Nabi tanya. Sekali lagi dia jawab, ya Rasulullah, al-ju', lapar. Nabi pun kata, ma akhrajani illa al-ju'. Aku pun tak ada sesuatu yang mengeluarkan aku pada rumah, melainkan aku pun lapar. Tak berapa lama saat lagi, Sayyidina Umar radhiyallahu anhu tengok dua orang sahabat, tanya, tengok Nabi dan Abu Bakar, tanya apa cerita. Kita cakap terjemah bahasa kita lah, senang kan. Apa cerita dua orang. Nabi tanya, kenapa? Sayyidina Umar pun beritahu, kata aku pun lapar. Nabi kata, mari jom kita pergi rumah Abu Ayyub Ansari. Mereka pun jalan 3 orang sampai di rumah Abu Ayyub Ansari, ringkaskan cerita tu. Tanya mana Abu Ayyub, isteri Abu Ayyub kata, dia sedang berada di kebun, dia hantar satu orang utusan, pergi hantar, bagi tahu kat Abu Ayyub Ansari, kata Nabi, Abu Bakar dan Sayyidina Umar mai ziarah. Sementara tu, isteri Abu Ayyub Ansari pun sembelih seekor kambing, masak makanan. Buat roti, masak daging kambing, buat makanan. Rupanya senang masa zaman tu nak daripada sembelih. Kita nak sembelih kambing lah ni. Suku pun kan. Dan buat persiapan potong daging semua, masak makanan. Sementara tu, Abu Ayyub Ansari bila dapat tahu Nabi mai, bawa mai satu tandan buah kurma. Ada yang masak, ada yang separuh masak, ada yang kering. Nabi kata, pasal apa bawa mai macam ni? Abu Ayyub Ansari kata, kerana seronok sangat. 3 orang ni yang besar. Nabi, Abu Bakar, Umar mai. Seronok sangat dia bawa mai 3-3. Dia kata kerana ada orang suka kering, ada orang suka basah. Ringkas dia,
Nabi pun makan, kemudian lepas makan, Nabi ajak satu doa. Nabi kata, yang ni makanan ni akan dihisap di depan Allah. Sayyidina Umar kata, ya Rasulullah, kita makan bukan kerana nak seronok, nak enjoy, kita makan dalam keadaan lapang. Yang ni pun Allah akan hisapkan. Nabi kata, ya, yang ni pun akan dihisap. Nabi minta sikit daging dan roti. Nabi kata, tolong hantar pergi rumah Sayyidatina Fatimah, kerana dia pun beberapa hari tak makan. Nabi lapang. Nabi tak semata-mata berdoa. Nabi juga berikhtiar. Pergi rumah Abu Ayyub Ansari. Nabi juga makan. Jadi tak menafikan sunnatullah. Jadi dua benda ni kena balance. Jadi kita bicara tentang hukum adah. Jangan kita kata that saya tinggal minta kepada Allah Ta'ala saja. Kita tak nafi kalau Allah nak bagi, Allah boleh bagi. Tetapi Nabi tunjukkan dalam kehidupan ni, dunia ni berjalan dengan sunnatullah. Dan berdasarkan keyakinan setiap orang, Allah Ta'ala boleh bagi kepada dia dengan kudratullah. Dan kita tak boleh hilang keyakinan kita kepada kekuasaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala dalam hati kita. Baik, jadi kita bicara hukum adat hari ini. Adat kata, kalau tak makan, kita lapang. Adat kata, kalau tak minum, kita dahaga. Kalau minum, adat kata akan hilangkan dahaga. Kalau makan, dari segi adat, maka ianya akan menghilangkan lapang. Jadi ini adalah pembahagian dari segi hukum adah. Baiklah, kita faham tentang sunnatullah. Baik, fi khalqihi. Baik, kita masuk. Ada masa lagi? 53 dah. Jadi sampai setakat itulah kot yang sempat kita bincangkan pada hari ini. Kita bicarakan pada hari ini tentang perkara pertama, kita refresh balik tentang hukum akal. Apa dia hukum akal? Hukum akal tu ada 3. Dalam bab akidah, kita akan bincang tentang hukum akal. Hukum akal itu ada wajib, mustahil dan harus. Wajib adalah sesuatu, bila kita kata ini wajib dari segi akal, makna dia akal tak dapat menerima benda tu, tak ada. Kalau kita kata mustahil dari segi akal, akal tidak dapat menerima, benda tu ada. Benda tu ada, akal tak boleh menerima. Lawan pada wajib adalah mustahil. Dan ketiga adalah harus. Harus diterima dari segi akal bila kita kata, maksud dia akal boleh menerima benda tu wujud ataupun tak wujud, benda tu ada ataupun tidak ada. Kemudian kita bincang panjang pada hari ini adalah tentang hukum adat. Hukum adat itu adalah sesuatu yang ditetapkan oleh Allah Ta'ala, yang kebiasaannya berlaku seperti yang kita lihat dalam kehidupan ni, dengan istilah dia kita sebut sunnatullahi fi khalqihi. Dan di sana ada perkara yang kita sebut sebagai qudratullah. Allah menjalankan dunia ni, satu dengan sunnatullah dan kedua dengan qudratullah. Kita umat Islam, bila kita sebut sunnatullah terbahagi kepada 3 tadi kita sebut kan. Kemudian kita umat Islam, kita tak boleh terhenti keyakinan kita sekadar kepada sunnatullah. Kita kena menjangkaui keyakinan kita sampai kepada qudratullah. Kita kena yakin dengan kekuasaan Allah. Allah yang menentukan segala-galanya, yang melakukan segala-galanya adalah Allah Subhanahu Ta'ala, supaya datang kebergantungan dalam hati kita kepada Allah Ta'ala, pengharapan yang penuh kepada Allah, maka doa kita akan menjadi doa yang penuh dengan ruh. Kita akan minta dengan sungguh-sungguh. Kita akan beribadah dengan sungguh-sungguh. Kita akan melaksanakan perintah Allah dengan sungguh-sungguh. Sebab bila kita meyakini huwa mudabbirul khalq, dia pentadbir alam ini, penentu segala-galanya, sudah tentu kita akan mudah untuk mentaati perintah dia. Sebab kita yakin bahawa dia melakukan segala-galanya. Kita bekerja, kita mencari rezeki, tapi yang menentukan rezeki itu sampai kepada kita ataupun tidak adalah Allah Ta'ala. Karena tu kita kena seimbang antara qudratullah dan sunnatullah. Sunnatullah kita jalani kehidupan kita ni, adat kebiasaan yang seperti yang kita sedang lakukan dalam kehidupan kita ni, yakin kita bukan semata-mata kepada adat kebiasaan, tapi yakin kita kepada Allah Ta'ala. Karena itulah isi kandungan Al-Quran yang Allah terangkan kepada kita, keyakinan kita kepada Allah Ta'ala. Semoga sedikit sebanyak yang sempat kita kongsikan pada hari ini, Allah Ta'ala menghasilkan keyakinan yang baik dan betul dalam hati kita, supaya terhasil kebergantungan kepada Allah. Bila kita dah terhasil dalam hati kita bergantung kepada Allah Ta'ala, kitalah manusia yang paling berbahagia dalam kehidupan ni. Allah bagi tak bagi itu perkara kedua, tapi hati kita ni
dapat selalu bermunajat kepada dia. Keutamaan dalam kehidupan kita ni adalah menunaikan perintah Allah, meninggalkan benda yang Allah larang. Bahasa mudah, aku takkan buat benda yang Allah Ta'ala larang, aku akan utamakan perintah Allah Ta'ala. Bila kita yakin tentang qudratullah, kekuasaan Allah Ta'ala. Semoga Allah Ta'ala kurniakan kepada kita insya-Allah. Allahumma lakal hamd wa lakal syukur ya rabbal alamin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Jazallahu anna Muhammadan sallallahu alaihi wasallam wa huwa ahluh. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allah aslih sya'nana kullaha ya rabbal alamin. Allahumma waffiqna lima tuhibbuhu wa tardah. Allahumma arhamna bitarkil ma'asi abadan ma abqaitana ya rabbal alamin. ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. الحمدلله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebarang salah silap dalam penyampaian saya, jutaan kemaafan dipohon kepada tuan-tuan dan puan-puan. Kita sudahi majlis tasbih kifarah. Subhanallah bihamdihi, subhanallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin. Alhamdulillahi rabbil alamin.